ke tak ada. Ya. Dalam bab haji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Babul ahdasi. Ini suatu bab pada menyatakan ahdas, iaitu yakni beberapa hadas. Cara tentang hadas lah. Mana perkara yang membatalkan wudu apa. Dan iaitu ahdas pada lughah yang baru datang. Kerana hadas-hadas ni pada bahasa Arab maknanya baru datang. Dan pada syarak, makna dia pada syarak dikatakan atas beberapa itlaq. Jadi banyaklah pada syarak ni, banyaklah takrif dia di sisi ulama. Ada berbagai-bagai lah takrif dia. Kata dia dikatakan atas beberapa itlaq, beberapa kata. Itlaq ni kata. Maka dikatakan juga ala amrin i'tibariyin yakumu bi'a'dha'i yamna'u sihhatas salati haitsu la murakhisa. Dikatakan ala amrin di atas perkara i'tibariyin, yang bahasa i'tibari dipanggil amru i'tibari, benda yang kira-kira sahaja di otak kita, di kepala kita, tapi tak nampak pada luaran. Luaran tak nampak, kita kira-kira sahaja benda tu ada. Kira-kira saja di kepala otak kita, tetapi benda tu luaran ni tak ada. Itu dipanggil amru i'tibari, hadas. Tak kata seorang yang berhadas lengan dia jadi hitam, muka dia jadi hitam, itu nampak hitam. Tapi amru i'tibari, orang tu berhadas. Jadi kita faham lah, dia tak boleh sembahyang, tak boleh sentuh Quran. Jadi hadas tu dia panggil amru i'tibari, yang berkata kita boleh, pekerjaan datang dalam kepala kita, kita boleh fikir, tapi luaran tak nampak. Apa dia? Contoh kita kata macam ni lah. Apa nak amru i'tibari? Muhammad buat meja. Muhammad tak apalah kita nampak. Meja kita nampak lah. Buat ni dia panggil amru i'tibari. Kira-kira je kita nampak dia duduk gaji kayu, tak? Nampak dia duduk paku, itu buat lah. Gambarkan. Benda yang kita boleh gambarkan saja. Dia tak ada sampai naik perangkat. Ada, tak nampak lah. Yakumu, yang dia tak terjemah ni, atau perkara yang i'tibar. Jadi amru i'tibari yang berdiri ia di anggota wuduk lah, yang dia ada pada anggota wuduk, yamna'u sihhatas salati, yang menegah sah sembahyang. Ada dia tak boleh lah, tak salah sembahyang kita. Haitsu la murakhisa, sekira tidak ada yang mengharuskannya. Ada kalanya kita berhadas tapi diharuskan jugalah kita sembahyang, sah juga sembahyang kita. Sebab kita kata tak ada air untuk ambil wudu, tak ada batu, tak ada tanah untuk kita tayamum. Dia panggil orang yang faqidu tahuraini, orang yang tidak ada dua alat untuk bersuci, iaitu air tak ada dan tanah pun tak ada. Okey, dia kena sembahyang. Kena sembahyang tak kena sembahyang, dia panggil sembahyang hormat waktu lah. Bukan sembahyang hormat waktu kena sebut dalam sembahyang tu hormat waktu.
Semua tak faham. Tu asli kata tak ada sembahyang hormat waktu tu. Memang tak ada. Aman tak ada pun mana sebut hormat waktu dalam niat tu tak ada. Itu dia nama sembahyang hormat waktu. Kita buat perkara yang yang dilarang oleh syarak, tapi kerana ada kemudahan. Nak tinggal sembahyang dengan sengaja, tak ada apa-apa alasan, akal masih ada, tak boleh. Jadi walaupun tak ada alat untuk kita berwudu, tak ada air untuk kita berwudu, tak ada tanah untuk kita tayamum, sembahyang tu tak wajib sebab akal kita ada. Sebab kita ni orang yang berakal, tak wajib. Jadi kita sembahyang tanpa wudu, tanpa tayamum lah. Dia panggil sembahyang hormati waktu tu. Kalau tak tahu kiblat, Ijtihad lah. kalau tak tahu tebang, katakan tebang. Ada tebakmu ijtihad lah. Dia kena sembahyang, tak boleh nak tinggal, tak boleh. Kalau kita tinggal sembahyang, mati waktu-waktu tu, dosa lah itu. Boleh berdasarkan ikhtiar tu, kan boleh kita buka TV tu, dia tunjuk buka mana ya. Jadi Tunjuk buka arah lah, arah kiblat. kita dah arahkan dah, kita berkalahkan, kita kena pusing. Kalau pusing masalahnya duduk atas kata pusing tak boleh lah. Kalau pusing belakang tu ada pusing sempat gitu je. Pusing tu tak boleh pusing kan, soalnya sembahyang ada angkatan kebal-bal itu memang tak ada space. Kalau emas dia ada ruang sikit. Tapi tak berubah emas, dia ada petunjuk arah kiblat. Ada Di TV dia tu. Macam-macam ada juga ni. Jadi kita lihat tu kita nampak dia punya ada arrow tujuh tu KL tu ni kan. Jadi kita akan buka. Kita pusing pasal kita duduk mengalir sana. Jadi kita pusing belakang. Tak, dia ikut tak. Kajian tu. Pasal dia kapal terbang tadi tu. Dan itu yang kita boleh nampak pada saya tu. Pasal kita tengok dia jadi kat skrin TV dia tu kan. Kita mengalir di situ. Jadi nampak di belakang kita. Maksudnya Mekah di belakang. Masuk Mekah di belakang. Kan dia arrow kan. Jadi nampak itu tujuh sana kan. Yang di belakang tu apa nama Mekah di mana tu kita Kena cari ruang lah, cari ruang untuk sembahyang. cari ruang lah. Tak boleh main di kursi tu. Cari ruang. Ayah nak tengah jalan tu. Tak lalu tu. Saya tanya kalau dia mati macam mana? Yang menghormati waktu tu, kalau dia mati Lepas lah. dia lepas. Lepas lah tanggungjawab sembahyang ni. Tapi qada tu tak ada qada lah. Kalau dia mati Kalau mati tak ada lah. Kadang-kadang kata mati tadi. Dia kena sembahyang semula lah. Atas dia terjemah. Bisa salah haisulah Haisulah murakhisa. masuk nama raksa. Yang tidak ada rukhsah, tidak ada kemudahan. Itu kan ada kemudahan syarak lah tu, tak ada wudu apa ni. Tak ada kemudahan. Jadi kalau orang pakai fatwa asri tu ramai tak sembahyang Ustaz Mana tambah tak semayang. Sekati Berarti pening terlampau sangat banyak sangat ijtihad tu. dah bekas mufti pun dia lagi. Masa media kan media. Sebenarnya dia Biasanya media. buat-buat dia dengan kat Untuk media apa? Ni apa? Datuk Asri Mazhar. Datuk tak Datuk kira. doktor. Datuk Asri Dr. Mazhar. Masa media ni dia orang yang banyak mengeluarkan jurnal-jurnal antarabangsa. Itu baru diiktiraf masa media. Oh dapat tu sekarang ni. Dia tak tahu lah. Dia punya tahap dia tu lah masa media tu. Bukan sembarangan tempat masa media tu. Ada banyak menulis untuk bentang antarabangsa. Maknanya yang iktiraf dia tu pun masalah agak lah. Yang iktiraf pun masalah. Dia kalau ikut betul-betul berapa kerat nak biasa media ni. Ya, Tak ramai lah. Tapi kalau nak peluang
Semua mesti bagi. Kali boleh. Ada ke yang nak anugerah ya? Atas pekerjaan yang iktibar, ini iktibarkan syarak adanya. Jadi ada ni atas pekerjaan yang diiktibar syarak ada dia. Kerana bahawa ia pekerjaan maknawi. Kerana ada ni benda perkara yang maknawi, pekerjaan mana perkara yang maknawi. Yang tiada dapat oleh hawashi yang 5. Tak dapatlah panca indera kita yang 5 tu. Mata, mulut, telinga, rasa, sentuh, tak dapat. Rasa, ni aku rasa kau tak ada wuduk ni. Si orang bau tak ada wuduk. Adalah, tak ada leh-leh dapat. Atau berbau kau ni berhadas ni. Rasa dengan syak sama ke Helen? Rasa dengan syak sama ke Helen? Rasa dengan syak syak lain. Serta bahawasanya jikalau ada pada ahli mata hati melihat akan dia, iaitu zulmah yang berdiri atas anggota wuduknya sekalipun. Kalaulah kata ada ahli yang boleh dapat melihat pada anggota yang berwuduk ni warna hitam, yang tidak ada wuduk ni warna hitam sekalipun, tetap dinamakan dia tu amrun iktibari. Tak boleh pakai ke? Tak boleh pakai lah orang dawa dia nampak. Tak boleh lah. Imam Mahdi ni amrun iktibari. Dengan seorang saja dakwa tak membatalkan kaedah yang tetap dah. Yang berdiri pekerjaan itu, yang ada pekerjaan itu, mana perkara tu pekerjaan, mana perkara tu lah amrun iktibari tu, dengan anggota wudu. Dia ada di anggota wudu. Yang menegahkan akan sembahyang, tak boleh lah. Kalau ada dia, tak boleh nak sembahyang. Jemaah dia. Sekira-kira tiada dimudahkan dia. Sekira-kira tidak dimudahkan dia. Kan apa dah? Amrun iktibari itulah. Maka yang dimudahkan dia itu ketiadaan air dan tanah, maka sah sembahyang dengan dia. Dengan tiada air dan tanah. Kalau dah sudah dimudahkan oleh syarak, sembahyang tak ada air dan tak ada tanah ni lah. Itu ada rukhsah syarak, ada kemudahan syarak. Ni waktu tidak ada, waktu biasalah kita ada hidup di kampung, di bandar kita ni, mana air ada, tanah ada. Bukanlah kita musafir di laut ataupun musafir di udara ke apa, yang tempat yang tak ada air, tak ada tanah. Itu ada kemudahan lah syarat untuk kita sembahyang tanpa air dan tanpa tanah. Dan dikatakan pula hadas ini alal asbabil lati yantahi bihat tuhru, atas beberapa sebab yang kesudahan dengan dia sebab tuhurnya, sucinya. Itulah di atas sebab. Hadas ni kena sebab. Sebab yang boleh terhentikan taharah dia. Mana kencing itulah hadasnya, kentut itulah hadasnya. Yang tadi kata hadas ni kena amrun iktibari yang ada di anggota wudu. Yang tak boleh kita nak lihat dengan mata kitanya. Amrun iktibari tu jadi merah ke, orang tu kulit putih ke hitam ke, tak nampak. Yang keduanya kata hadas ni kena ada sebab. Ni dia kencing, dia berak, kentut, sentuh perempuan, itu dipanggil sebab lah. Sebab ya habisnya hadas itu. Jadi hadas tu kena ada sebab-sebab tu. Dan dikatakan pula ala man'il mutarattibi ala zalika, iaitu atas tegah yang mengiringi atas demikian itu, yakni demikian sebab atau pekerjaan yang iktibari. Jadi hadas ni kena kepada tegahan. Apabila kita berhadas, tak boleh sembahyang. Hadas tu tak boleh sentuh Quran.
Itu berhadas. Tak boleh tawaf. Itu berhadas. Tak boleh nak tanggung Al-Quran. Itu hadas. Di atas tegahan. Hadas tu kena pada yang ditegah. Tak boleh semayang, tak boleh tawaf, tak boleh pada banyak itu sentuh Quran. Dan dia kendaki di sini, dalam bab ahdas ni, dia kendaki di sini, iaitu yang kedua, iaitu asbab yang kesudahan dengan dia asbab tuhuru. Jadi maksud di sini yang kedua ni, mana sebab yang kesudahan dengan dia tu bersuci. Maksud yang kedua. Dan iaitu hadas 4 perkara, tiada yang lainnya. Ada 4 ni lah, tak ada ditokar tambah lagi. Cukuplah 4 ni je. Maka iaitu hadas ni perkara ta'abudiyun. Iaitu 4 perkara hadas ni perkara yang ta'abudi. Mana serang ibadat lah. Kenapa kau keluar najis, lepas zakat, kena wajib berhadas sebab apa? Tu maknanya kita menunjuk perintah je lah. Dan tak tahu sebab apa. Artinya dikirakannya atas 4 perkara pekerjaan mengikut syarak, tiada dapat dikira-kira maknanya atas kata setengah ulama. Setengah ulama kita tak nak fikirlah makna kenapa, hikmah kenapa. Buat je lah. Buat je lah. Kalau berlaku ambil wudu lah. Kenapa bentuk kena, kencing kena, keluar air mani tak batal lah wudu. Tu saya kira ni lah. Sami'na wa ata'na lah. Kita dengar dan kita patuh. Dia amru i'tibari, ta'ampudi. Banyak kan benda-benda ta'ampudi dalam amalan ibadat kita. Nak fikir sangat-sangat tak payahlah. Menyusahkan orang. Menyusahkan orang ramai nak fikir. Tak perlu. Tak ada. Allah Ta'ala suruh sembahyang 4 rakaat lah. Fikir apa hikmah 4 rakaat. Tak payahlah. Tak ada apa nak fikir. Fikir pun tak jadi, tak tambah ibadat pun. Sibuk fikir. Nanti pasal sebab itu rumah kata tidak dapat kira-kira maknanya. Tak boleh nak kira makna dia. Jadi kita tak semayang. Kalau dia malam dia nak kata mungkin dia kata dia waktu kan. Nak angkat tangan untuk tanya pula apa sebab makruh. Kita sebab makruh. Sebab kau tak ikut perintah. Benda. Nanti tak ada makruh. Kita ikut perintah, makruh. Kata setengah yang lain, kebanyakan ulama dapat mengkirakan maknanya. Kata setengah ulama boleh dikira maknanya, boleh kita fikir hikmat apa dia. Iaitu maknanya sebab membinasakan wudu lizat bagi zat. Iaitu sebab membinasakan wudu lazat pada bersentuh dengan perempuan. Lazat bersentuh dengan perempuan. Sedap-sedap. Jadi dalam ibadat tak boleh lah kita buat benda yang sedap-sedap. Benda yang bersedap-sedap ni, sentuh perempuan ni sedap lah. Lazat. Jadi dalam tak munasabah dengan ibadah. Dan dijabat dengan tapak tangan akan farad. Dijabat, dipegang. Kan sedap, kan lazat.
Lazat pada bahasa lazat dijabatkan, dipegangkan dengan tapak tangan akan para. Jadi kemaluan kita pegang dengan tangan kita, sedap. Ada lazat. Ada kepak tangan kita ni ada magnet yang Allah Taala jadi. Kalau sentuh dengan siku pun dah sedap. Tak sentuh dengan siku. Sentuh dengan kaki pun tak sedap. Tapi Allah Taala letak dengan tangan ni dia sedap. Sebab tu rasa lazat. Kita kena tak layak lah dengan sendak-sendak. Kalau nak jimat ke apa, tak lakan lah nak dalam semayang lah. Dan menyangka keluar sesuatu daripada dua jalan di dalam tidur. Dan menyangka keluar sesuatu daripada dua jalan di dalam tidur. Jadi waktu kita tidur tu, sebab apa batal? Sebabnya disangkanya boleh berlaku keluar air kencing, keluar kentut dalam tidur. Kita tak sedar lah. Zon, dia panggil zon. Zon keluar, sangka lah. Zon keluar sesuatu waktu kita tidur. Waktu tidur, kan kalau kita tidur nak terkentut, kalau kita tidur terlentang, terkentut, tak rasa keluar. Kalau kita tidur dengan duduk gini, dia tak akan keluar. Sebab punggung kita rapat dengan lantai, dia tak ada ruang untuk angin. Kalau nak kentut, itu pasal dia angkat. Angkat paha, kalau dia tungging je tu, dia keluar lah. Kalau dia duduk macam ni, dia tak keluar. Adapun tidur tu, tidur bukan dengan ada duduk yang tetap tu, dia keluar dengan tak disangka-sangka keluar. Dan dihubung dengan tidur gila. Kerana itulah endaknya, maknanya menyangka keluar sesuatu daripada dua jalan. Mana serupa dengan tidur orang gila. Orang hilang akal. Jadi dia keluar apa, najis, kencing, berak apa, dia tak sedar. Dia tak sedar bahawa benda tu keluar. Dia tak ingat pun dia pernah kencing. Dia rasa dia tak kencing lagi. Itu ilahnya mana? Zon keluar sesuatu. Itu ilah mana? Zon, sangka keluar sesuatu. Kalau mu'alif, pertama keluar yang lain daripada mani yang mewajibkan mandi. Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan as'aluka yaqin as'aluka du'a Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Subhanaka rabbika rabbil izzati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.